Sanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحوض المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Nurul Qamar serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatidzah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam setinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan puji dan syukur yang tidak terhingga kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah kasih sayang Allah taala pada kita, maka tuan-tuan puan-puan sedang hadirin hadirat sekali lagi hari ini Allah Ta'ala pilih kita, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang saleh-salehah, hamba-Nya yang dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, kita dapat taat perintah Allah, kita dapat tunaikan solat fardu subuh, kita dapat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat tunaikan solat subuh secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Ini tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, syukur setinggi-tinggi dalam syukur dan puji kepada Allah. Di saat hari ini manusia jauh dengan masjid, Allah taala sayang kita, dibungut kita, diletakkan kita dalam masjid.
Di saat hari manusia jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita Allah Taala dekatkan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa ramai ini manusia yang berbondong-bondong meninggalkan sunnah. Allah pilih kita pula berbondong-bondong mengejar sunnah. Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat, ya, di pagi yang mulia ini kita mulakan kehidupan dengan kita taat perintah Allah, ya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ini ada jalan-jalan kejayaan bagi kita. Ya, hari ini yang meninggalkan rumah, meninggalkan kebesaran rumah, meninggalkan kebesaran harta, meninggalkan kebesaran dunia yang sementara, kita mencari kebesaran Allah. Kita datang ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala untuk kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut kehendaknya. Mudah-mudahan nanti kaki-kaki yang melangkah untuk cari kebesaran Allah, kaki-kaki yang melangkah untuk cari ridha Allah, tuan-tuan puan, insya-Allah. Nanti kaki-kaki inilah yang mengundur dari fitnah yang sangat dahsyat. Kita keturunnya fitnah Dajjal. Hari ini kita belajar jauh daripada kebesaran dunia. Hari esok Dajjal turun di hadapan kita, jumpa makhluk ni, dia tunjukkan kebesaran dia, dia tunjukkan kehebatan dia. Masya Allah. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau kita tepikan kebesaran dunia, kita kejar kebesaran Allah Ta'ala, insya Allah besok dia turun macam mana pun, zahir pada diri kita ni, dalam hati kita jangan katakan tadi yang lebih besar, tadi yang lebih diutamakan, tak ada tempat bergantung harap kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hari ini orang yang campakkan dalam hati dia, yang diletakkan dalam hati dia kebesaran harta. Hari ini orang ini kenapa dia letak kebesaran harta? Kerana dia kenal harta, dan dia tinggal perintah Allah kerana dia tak kenal Allah. Kerana apa? Kebesaran harta dalam diri dia. Hari ini orang kejar pangkat, kerana apa? Kerana dia kenal pangkat, lalu dia tinggal perintah Allah. Kenapa? Dia tak kenal Allah. Hari ini tuan-tuan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zaman fitnah. Fitnah akan turun lagi dahsyat apabila kita semua tahu, semua kita yakin dan perkara ini pasti akan berlaku. Iaitu fitnah apa tuan-tuan? Fitnah Dajjal akan turun. InsyaAllah akan turun, cuma kita jumpa atau tak jumpa sahaja. Soalnya begitu sekali, Nabi pesan kepada kita awal-awal dulu lagi, di saat menghadapi fitnah itu kita tak mampu, maka Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu ajma'in. Apa diajarkannya? Dia berkata kita dah hafal, kita dah amal. Tapi mudah-mudahan hari ini peringatan untuk diri saya. Disebut daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza faragha ahadukum min tasyahhudil akhir falyata'awwadh. Kata Nabi, apabila kamu semua sekali ni telah selesai baca tahiyatul akhir, tasyahud akhir lah di situ disebut. Apabila kita semua telah selesai baca tahiyatul akhir, tasyahudil akhir, falyata'awwadhu, kamu kena mohon perlindungan. Ini diajar dulu lagi. Falyata'awwadh min arba', mohonlah perlindungan daripada 4 perkara untuk helak fitnah. Ini zaman fitnah sekarang ni. Manusia dah tak kembali kepada Allah, manusia kembali kepada makhluk sekarang. Sakit ni macam ini, macam-macam mahal lah pun tak selesai kan. Manusia banyak kembali kepada makhluk, tak kembali kepada Allah. Jadi Nabi ajar kita, itu baru fitnah kecil. Nanti datangnya fitnah, mudah-mudahan dapat ditangkis. Amalkanlah perkara itu Nabi sebut. Sekiranya tuan-tuan, idza faragha, kalau selesai, ahadukum, antara kamu ni selesai, min tasyahhudil akhir, daripada baca tahiyatul akhir, falyata'awwadh. Kata ni falyata'awwadh. Apa dia falyata'awwadh? Macam perintah lah tu. Falyata'awwadh, maka kamu kena mohon perlindungan billahi azza wajal, mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala pada min arba', daripada 4 perkara. Yang pertama, yaqul, kata Nabi, kamu katalah sebelum bagi salam, innaka hamidum majid. Sebelum bagi salam kamu katalah, kata apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini Nabi ajar, hadis sahih, hadis Muslim. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Allah, aku mohon ya Allah, kau jauhkan aku daripada azab neraka jahannam. Tuan-tuan, Nabi pun takut azab neraka kita ni, ya Allah. Siapa lah tak kita? Sahabat pun takut dengan kisah Dajjal. Siapa lah kita, tuan-tuan? Allah, imannya tak boleh nak di-challenge lah, tak boleh nak challenge dengan para sahabat. Sompek-sompek, kopak-kopak, lompong-lompong. Sahabat yang begitu sempurna pun takut. Harap-harap begitu, takut dengan Dajjal. Nabi ajar. Apa dia yang kedua? Allahumma inni a'udzubika
min adzabil qabr. Yang kedua, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, Engkau jauhkan aku daripada azab kubur. Namun dalam hadis tu Allahumma a'udzubika itu satu je sebab tasya dia mengikut kan. Jadi wa adzabal qabr, dan daripada azab kubur. Dan pemohon yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat, dan aku berlindung daripadamu ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ini sekarang kita lalui fitnah kehidupan. Allah uji kita hari ini. Uji dengan kekayaan, tak balik kita gunakan kekayaan untuk Allah. Allah uji kita dengan sihat, tak balik kita sihat tu kita gunakan untuk Allah. Allah beri kita sihat, Allah beri kita kuat, tak guna kekuatan yang kita untuk Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan kasih di Allah Taala, orang insan bertuah depan ni semua. Ya Allah, gunakan masa dan kesempatan ni tak? Allah gunakan kita ruang dan peluang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah beri kita apa lagi? Sihat dan kekuatan. Insan terpilih hari ini. Bukan semua dapat dipilih begitu. Ada yang ada masa tapi tak sempat, ada ruang tak ada peluang, ada sihat tak ada kuat. Masya-Allah. Jadi apakah yang keempat? Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang keempat. Allahumma ya Allah, Kau jauhkan aku daripada kejahatan, min syarri, teruknya jahat. Jahat apa tu? Jahat fitnah dajjal. Hanyut kita tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala bila dajjal turun. Ya, kerana disebut dalam kitab apa dia? Bila turunnya dajjal nanti hilang kita punya kewarasan, tak waras kita dah. Tak waras kita. Melampaunya dahsyatnya fitnah, hilang waras kita. Tak boleh nak nilai mana ni nak dulu, mana ni. Tapi tuan-tuan hari ini kalau dalam kehidupan kita sempurnakan kehidupan kita dengan kebesaran Allah Ta'ala. Kita dulukan kebesaran makhluk ni kendian dia. Kendian lah. Siapa dulu Allah dulukan makhluk, dulukan Khalik, kendiakan makhluk, insya-Allah. Nanti Dajjal turun macam mana pun, kebesaran hebat mana pun tuan-tuan, insya-Allah kita selamat. Kerana hari ini kita cari jalan-jalan untuk jauh daripada fitnah. Orang-orang yang hari tak mau cari jalan untuk menuju ke rumah-rumah Allah, untuk cari ridha Allah, kita takut. Hanyut nanti tuan. Kalau datang 3, 2 hanyut. Datang 300, 200 hanyut. Datang 3,000, 2,000 hanyut. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Tak boleh buat penilaian lah besok kalau dia turun. Maka Nabi hajar setelah habis tahiyatul akhir, sebelum bagi salam, amalkanlah 4 perkara itu. Ya, apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua, wa azabil qabr. Yang ketiga, wa fitnatil mahya'i wal mamat. Yang keempat, wa min fitnatil syarri masiihid dajjal, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mohonlah, kata Nabi, mohonlah. Kurang-kurangnya nanti kan. Kita ada benteng dia, kurang-kurangnya lah. Tapi ni tuan-tuan kasih dari Allah Subhanahu Taala. Siapakah nanti yang dapat benteng daripada fitnah yang sangat dahsyat itu? Ini orang yang dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, insya-Allah. Sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Insan bertuah, insan terpilih pada hari ini, kita datang ke rumah Allah Subhanahu Taala untuk apa? Untuk kita sembahkan taat kita kepada Allah. Untuk kita hari ini, kemudian Allah Taala pilih kita pula duduk seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita. Kerana apa tuan-tuan? Disebut dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun kulluhum dhamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, 3 kulluhum dhamin. Salah satu 3 golongan kulluhum dhamin ala Allah. 3 golongan ini Allah beri jaminan. 3 golongan ini Allah beri jaminan, Allah beri tanggungjawab. Allah dhamin, Allah beri tanggungjawab bagi mereka. Siapa mereka itu? Kalau mereka itu yang pertama, in asya, kalau mereka itu diberi panjang umur dan terus hidup. Kalau mereka ini terus hidup, apa Allah Ta'ala kurniakan? Ruziqa wa kufiya. Allah Ta'ala sempurnakan kehidupan dia, rezeki dia Allah Ta'ala sempurnakan. Kita pernah dengar hadis ni. Siapakah mereka itu 3 golongan? Dan kalau dia mati, wa immata, dan kalaulah orang ini mati, yang 3 golongan ini mati, maka adkhalahullahu al-jannah, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Sekali lagi disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu an, 3 golongan, thalathah, 3, kulluhum, semuanya dhamin ala Allah, dalam janji Allah, dalam tanggungjawab Allah Ta'ala. In asya, kalau 3 golongan ini hidup, diberi kehidupan terus, insya-Allah lah kalau hidup, ruziqa wa kufiya, Allah rezekinya Allah salah sempurnakan. Wa immata, kalau 3 golongan ini ditakdirkan dengan kematian dan dimati, apa dia? Adkhalahullahu al-jannah. Nabi sebut orang ini Allah Taala masukkan dalam syurga. Yang pertama siapa dia? Iaitu dakhala, siapa yang dakhala baitahu wa sallama
Siapa yang nanti dia masuk ke rumah dia bagi salam nak masuk rumah. Tu kan yang lepas dah sebut dia. Siapa yang nak masuk rumah bagi salam lah nak masuk rumah. Bagi salam lah walaupun tu rumah kita. Bagi salam lah walaupun anak kita yang ada. Jangan tunggu kita kat luar anak nak bagi salam kita. Aku lagi hebat, aku lagi bapak apa. Engkau dalam rumah bagi salam aku lah. Kita panggil oi anak kena bagi salam tak. Kita bagi salam. Ni kalau nak dapat lah ni. InsyaAllah rezeki kita dipermudah. Satu jalan ditunjuk. Yang kedua siapa dia? Iaitu orang yang waman kharaja ilal masjid. Orang yang keluar rumah tuju dia satu masjid dulu. Tuan-tuan, hari ni Allah Taala pilih kita hari ni. Nanti balik kita bagi salam. Kita keluar rumah tadi kan tuju masjid. Ada tadi yang bagi pasal dulu, tak ada rasanya. Datang terus ke masjid. Wa huwa dhamin 'ala Allah Taala. Orang yang keluar rumah dia pergi masjid, insya-Allah orang ni di bawah janji Allah. Kalau dia hidup, Allah Taala sembuhkan rezeki. Jangan takutlah. Insya-Allah ni tempat lapang rezeki ni, masjid insya-Allah. Allah Taala kurniakan begitu. Dan yang ketiga siapa? Wa man kharaja fi sabilillah. Dan siapa yang keluar di jalan-jalan Allah. Apa saja kerja, apa saja amal kebajikan yang menjurus untuk membetulkan akidah, membetulkan ilmu ataupun mencari ilmu, itu dikira tuan-tuan fi sabilillah. Mudah-mudahan yang pertama kan kita tadi nanti kita balik kita amal lah. Kita memang telah amalkan. Yang kedua kan kita memang datangi ke masjid insya-Allah. Dan yang ketiga ni kita keluar selain daripada kita solat berjamaah kan kita ada program ni, ada ilmu sikit lah walaupun satu ayat dia tak. Rupanya itu dikira fi sabilillah. InsyaAllah tuan-tuan kalau tuan-tuan hidup dan terus hidup dan terus hidup, Allah Ta'ala mudahkan. InsyaAllah tak akan rasa kesempitan tak. Tapi ada orang tuan, dia ya Allah, gila lah. Gila betul. Dia kerja dunia ni gila-gila. Tapi sempit hidup dia. Gila tuan. Patut gila-gila untuk akhirat. Ni tak, gila-gila untuk dunia. Gila habis dah. Tapi hidup dia sempit je. Orang yang sikit-sikit je dunia, tapi dia gila-gila untuk akhirat tuan. Lapang hidup dia. Subhanallah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Bila untuk akhirat didahulukan, dunia datang mencurah-curah. Bila dunia didahulukan, insya-Allah kebesaran Allah pergi melambung-lambung dia pergi. Jadi tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sedikitlah. Mudah-mudahan saya tuan-tuan dapat amalkan ya. Hari ini masih lagi kita dalam perkara apa ni? Iaitu perkara yang mewajibkan mandi. Itu ada 6 perkara. Setelah selesai banyak kita bincangkan tentang air yang banyak dan air yang sedikit. Berhubung jadi najis dan tak jadi najis. Ya insya-Allah hari ini kita masuk mujibatul ghusli sittatun, iaitu perkara yang mewajibkan mandi itu sittah. Ada 6 perkara. Al-ilajul khashafati fil farji wal khurujal maniyyi wal haydu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Selesai pelajaran kita 6. Okey, dah boleh tutup kitab. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Jadi insya-Allah 6 perkara cubalah kita kupas secuba-cubalah. Ya, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang pertama? Ilajul khashafati fil farji, orang yang melenyapkan, menghilangkan kepala hasyafahnya ke dalam faraj, maka orang ini wajib mandi. Bermakna kalau separuh tak wajib mandi. Begitu Kalau separuh ya tak wajib. Kalau lalu sebelah-sebelah tak wajib. Kalau hilang kepala, bukan hilang semua. Hilang sepanjang dah tentulah. Ini kepala. Semua sekali. Hilang semua maka wajib mandi. Saya kata separuh tak wajib, lalu sebelah-sebelah tak wajib. Dekat-dekat tak wajib mandi. Tetapi kalau hilang semua hasyafah. Bagi orang yang tak ada hasyafah, terpotong hasyafahnya, qadar hasyafah. Dia kata saya tak ada kepala. Apa itu yang kat atas kepala apa? Ya saya tak ada. Tapi macam mana ukurannya? Ukuran dia qadarkan sekadar mana kepala itu. Itu jelaslah rasanya. Yang pertama, ataupun disebut maksud ilajul hasyafati fil farji, iaitu senang kita kata jima ataupun bersetubuh lah. Iaitu masuknya zakar ke dalam faraj ataupun dubur sampai tenggelam kepala takuk atau qadarnya bagi orang yang telah putus takuknya. Jelas insya Allah faham tu. Jalan teruslah. Inilah maksud di setengah-setengah kitab mengatakan bertemu dua khatan, iaitu apa? Dua khatan, dua faraj. Apa makna? Dua khatan maknanya itu apabila bertemu bekas potong bagi lelaki dengan bekas potong bagi perempuan, baru wajib mandi. Semua dah faham lah, senang. Susah nak terang-terang. Nanti tak faham tanya Ustaz Samsul lah dia. InsyaAllah
dengan bekas potong bagi perempuan itu. Inilah kepala takut itu, dan kata ke dalam faraj dari itu jika digisil sahaja belumlah wajib bagi dia mandi. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Apabila ada dua orang manusia melakukan perbuatan itu, perbuatan tadi tentang berhubung ilajul hasyafa itu, menghilangkan hasyafa itu, sekalipun tidak keluar mani, dikenakan keduanya itu, dikatakan kedua itu kira telah berjunub dan wajiblah keduanya itu mandi. Ya, maksudnya asal hilang saja, kepala itu hilang saja, wajib mandi. Tak keluar mani, wajib mandi. Ya, tak keluar mani, wajib mandi. Asal dihilang. Tapi kalau tak hilang tapi keluar mani, jadi wajib mandi. Hilang tak keluar mani pun wajib mandi. Dia lalu sebelah tak keluar mani, tak wajib mandi. Okay. Tetapi jika orang yang hidup memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan yang telah mati, wajib atas lelaki itu mandi. Yang hidup wajib mandi, yang mati itu tak wajib dimandikan semula. Jangan na'udzubillah, tak berlaku dah insya-Allah. Tapi kenapa dibintangkan dalam kitab? Kerana ada berlaku dah tu. Orang perempuan dah meninggal, orang lelaki menjimak semula, maka dah dimandikan. Maka adakah perempuan tu dimandikan, yang mayat tu dimandikan? Tidak. Yang kena mandi ialah yang hidup itu. Demikian juga jika laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam faraj binatang atau dubur, seperti masuk ke faraj atau dubur monyet, atau monyet memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan, nescaya monyet itu wajib mandi tak? Tak, yang wajib mandi siapa? Yang dimasukkan zakarnya itu. Dan yang memasukkan orang tu yang wajib mandi, tak payah panggil wajib mandi, tak ada, dia tak terlibat pada taklif itu. Nescaya wajib mandi atas lelaki dan perempuan itu yang dimasukkan zakarnya, sama ada kubul atau dubur. Seterusnya, jelaslah kat situ, insya-Allah tu tak panjang lah. Berikutnya yang kedua iaitu keluar mani. Wajib mandi bagi orang yang keluar mani. Wajib mandi bagi orang yang keluar mani. Keluar mani daripada seorang lelaki atau perempuan, sama ada banyak atau sedikit, seperti satu titik ataupun satu sudu. Satu bendi tak mungkin. Seperti satu titik ataupun beberapa titik, sama ada jaga atau tidur, ada nafsu syahwat ataupun tidak. Ini ikut Syafi'i. Kalau ikut Hambali, Hanafi, tak ada syahwat, dia keluarnya tanpa syahwat, maka tak wajib mandi. Bagi kita Syafi'i, tak ada syahwat pun keluarnya mani itu wajib mandi. Nanti kita lihat ada beza tak mani lelaki dengan mani perempuan keluarnya itu, rupanya kalau jumpalah nanti. Jadi hari ini kita berpegang kepada Syafi'i, ada syahwat ke tak ada syahwat ke, kalau keluar mani dia wajib mandi. Tuan-tuan, kalau orang duduk tak ada syahwat ke, duduk tiba-tiba duduk keluar mani, duduk keluar mani, batal tak wuduk dia? Ada wuduk? Tidur duduk keluar mani, batal tak? Keluar mani itu tak batal wuduknya, tapi dia wajib mandi. Rujuklah dan kitab lain lah, insya-Allah. Ya, tapi dia mandi ni satu jalan yang dia tak najis. Macam itu dia sebut dalam kitab ni, tak batal wuduknya, tapi kena angkat hadas besar. Kena wajib mandi hadas. Dia kena wajib mandi hadasnya. Mandi hadas tu, mandi hadas kena wajib, wuduknya tak. Sebab dia tak batal wuduk. Lain keluar mazi ataupun keluar wadi. Tak boleh, dia hadas besar. Dia dalam hadas besar. Dia kena mandi dulu baru. Tak payah wuduk tak apa. Sebab dalam mandi tu kalau dia tak sentuh kemaluan dia kan, mandi dia terus je. Dia dengan hadas besar, kerana hadas besar telah mengangkat hadas kecil. Ini disebut oleh ulama ya. Jadi kalau dalam keadaan sedar, maka tanpa apa-apa keluar mandi itu, maka tak batal wuduk. Dia tetap berhadas besar. Dikira sebagai orang yang berjunub. Okey. Berikut, ada masalah di sini lah. Sekiranya ia bangkit dari tidur, gitulah. Sekiranya kita bangkit daripada tidur, didapatinya ada air mani pada kainnya,
atau pada cadarnya. Banyak sangat mandinya, duit banyak kan, sepas-sepas sana sini. Yang tak mungkin daripada orang lain. Kita tahu ini memang seorang-seorang tidur dan keluar itu kita basah kain atau basah cadar, dan kita tahu kita tak ada rasa apa, tak ada rasa nikmat pun. Ni kenapa ni? Kita dan kenal benda ini memang barang itu. Maka di kita seorang-seorang wajib mandi. Kalau seorang-seorang lah, tidur seorang-seorang, kain tiba-tiba cadarnya tak rasa apa, tiba basah dengan sebab ini mani ni. Maka tuan-tuan ketika itu wajib atasnya mandi. Tetapi kalau syak, macam mana boleh jadi syak? Kalau ia syak, boleh jadi daripada dirinya ataupun daripada orang lain. Umpamanya ia tidur berdua, suami isteri, dia syak, ini kau punya ni, kau punya, maksud ini kau punya lah. Gaduh-gaduh, tengok warna dia. Kalau ke kuning-kuningan kat cadar itu kuning, ini kau punya ni, perempuan punya. Kalau dia putih kental, ini lelaki punya. Jangan nak gaduh-gaduh, tengok warna. Malas nak mandi sanggup gaduh, ni kau punya. Astagfirullahaladzim. Itu pun boleh jadi. Kenapa ada cerita tu? Sebab memang ada cerita pun kat kitab. Sebab itu diwujudkan kisah tu, hukum itu. Nanti kadang-kadang duduk malah mandi, pemalas. Mandi pemalas. Umpama tadi dia tidur berdua atas satu katil, nescaya dua-dua ni, ni keputusannya lah dia. Ni kau punya, ni kau punya, ni kau punya. Tapi wajahnya tu satu, tak boleh dikesan. Ni basah, ni tak dapat kesan, tak ada warna, tak kesan. Maka tuan-tuan di situ sunat mandi. Isteri kata ni abang punya ni, abang punya kata isteri lah. Dua-dua sunat dia mandi. Dua-dua tak ngaku. Ini siapa punya ni? Tak ngaku dua-dua. Maka tak dapat kesan, sunat saja mandi. Seterusnya, sekiranya perempuan, kalau berlaku, sekiranya seorang perempuan lepas jima dan lepas mandi tiba-tiba keluar mani suaminya. Setelah jima keluar mani suami itu, macam mana? Yang telah ada dalam farajnya tadi tiadalah wajib diulang mandi lagi. Kan dah mandi, apa keluar lagi ni? Ini siapa punya ni? Ni suami punya tertinggal. Maka adakah wajib? Tak adalah, cewek ajalah. Maka tiada wajib diulang mandinya. Akhirnya mungkin berlaku. Kenapa? Memang pun ada berlaku. Sebab itu kalau tidak ni dalam kitab idaman penuntut pun disebut kan, dia berlaku. Jangan khawatir nanti kenapa pergi mandi lagi. Nanti pergi mandi lagi, rupanya dia keluar lagi itu suami punya. Maka tak payah mandi, basuh saja. Najis pun dikira wanita itu mandi ke tak najis tu kalau ikutkan. Tak payah mandi lagi. Yang berikut, okey, rasa selesai masalah tu. Macam mana? Yang ketiga iaitu al-haidu wan nifasu. Yang ketiga haid, dan yang keempat nifas dan ni sekali arung. Al-haidu wan nifasu. Kita kena rujuk di sini. Keluarnya haid dan keluarnya nifas. Ini tuan-tuan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat keluarnya haid bagi orang perempuan ialah paling kurang sehari semalam. Biasa 6 hari ataupun 7 hari. Bukan luar biasalah. Sebanyak-banyaknya ialah 15 hari 15 malam. Sekali lagi, haid bagi perempuan sekurang-kurang 1 hari 1 malam. Biasa 6 hari ataupun 7 hari, 5 hari, 5, 6, 7 hari itu biasalah, itu biasa. Yang jarang ni, iaitu paling banyak harinya, iaitu 15 hari, 15 malam, itu masalah haid. Jadi kalau hari ini masuk hari ke-16, masuk hari ke-17, itu semua dah faham lah. Itu semua bukan haid, itu istihadah. Maka orang yang istihadah ini wajibnya dia, kalau dia tidak berwuduk, dia kena berwuduk setelah masuk waktu. Kemudian ditahafuz, rujuk kitab apa tu? Kitab Hidayatul Sibyan ada sebut. Kena segera, kena istihadah, kerana dia terus keluar saja. Kalau dia nak wuduk, dia kena tunggu wuduknya itu setelah masuk waktu. Masuk waktu segera terus dibasuh, dibersihkan, ditampal, itu nama tahafuz, iaitu dipelihara, ditampal, kemudian terus berwuduk dan terus tunaikan solat. Kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu,
maka dalam perjalanan itu keluar, maka itu dikira najis dan dikira mengandung najis dan dikira batal. Dia tak boleh pakai untuk luar waktu. Ini bagi yang istihadah. Jadi keluarnya itu banyaknya lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi berjaga-jagalah. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang warna kuning, warna keruh, saya cakap sekali lagi sebab kadang-kadang kita silap. Dan datangnya itu bukan masa-masa haid. Dia tahu ni datang baru hari yang ke-12 suci. Baru hari yang ke-13 suci, belum masa haid lagi. Datang tanda keruh-keruh, kuning-kuning, adakah dah boleh berhenti sembahyang? Belum boleh lagi. Sebab itu kira-kira baik-baik. Tapi kalau dia dah datang hari yang ke-16, dia keruh dan keruh-keruh itu. Dan keruh itu pula dia datang masa hari yang ke-16, masa dah hari-hari haid. Kemudian dia datang pagi tu ya. Besok tak datang, besok semua tak datang besok. Adakah hari tu? Itu pun juga tak haid. Dia kena campurkan jam dia. Jam keluar campur mesti ada 24 jam sehari semalam. Kalau hari ni keluar 5 minit, esok keluar 5 minit, esok keluar 5 minit, lepas tu terus tak keluar. Kita ingat 3 hari tu tak sembahyang, 15 waktu. Hutang 15 waktu. Itu bukan haid. Itu bohong tu, darah fasid, darah bohong. Kena tipu je. Jadi ada hari ni yang ambil tindakan awal. Baru keluar tanda-tanda lendir-lendir, kuning-kuning, kelabu-kelabu, dia berhenti sembahyang. Sedangkan hari itu baru hari yang ke-12 suci. Hari ke-13 suci. Itu belum lagi. Tapi kalau dah dalam lebih waktu suci, maka di situ dikira haid dia. Ini berjaga-jaga. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Syekh Abdul Qadir Ar-Ruhbawi 4 mazhab disebut kat situ. Juga kita apa? Syekh Mansur Tuhfah A'izza fi Dima'un Nisa. Tuhfah A'izza fi Dima'un Nisa itu ada banyak bentang cerita tentang haid wanita. Yang suami pun kena tahu. Nanti isteri tanya dia tak dapat, dia tak tahu kan. Entah, aku pun tak pernah haid. Yang aku tahu ada kepala haid je. Tu payah ni. Suami nak kena tahu tu, jaga-jaga. Nanti ni, kalau pun isteri tak pakai, mungkin anak pakai. Ibu ni kena sampaikan. Jangan bagi dia gantung sembahyang belum sampai masanya. Kira-kira baik-baik. Kira baik-baik. Sebab apa ni ada masalah tentang sembahyang. Tuan-tuan, kalau kita balik kepada hadis dah, yang Nabi sebut tentang hadis ni, tentang sembahyang ni, kita takut ramai orang hutang sembahyang macam mana besok nak buat. Nabi kata apa? Man taraka solat hatta madha waktuha. Kan kita pernah dengar kan? Siapa tinggal sembahyang sampai lepas waktu, thumma qadha, kemudian dia qadha. Bukan tak qadha dalam hadis tu. Man taraka solat hatta madha waktuha thumma qadha, kemudian dia qadha, udhiba finnar, kata Nabi. Orang ini diazab oleh Allah dalam neraka. Hukuba. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kam hukuba ya Rasulullah. Hukum ni satu kiraan yang sangat panjang. Panjang bukan panjang-panjang, sangat panjang. Hukuban, kata Nabi, thamanuna sana. Hukuban tu sama dengan 80 tahun. Ni kisah hutang sembahyang satu je. Satu waktu je. Dia qada, duduk neraka 80 tahun. Samanuna sana. Wasana tu, dan setahun itu 300 wasituna yauman, 360 hari. Setahun ada 360 hari. Kulla yaumin, dan setiap hari qadarnya di sana kana miqdaruhu alfa sana. Satu hari di akhirat besok dalam neraka tu kadarnya 1000 tahun dunia. Bila nak selesai? Itulah sebab itu disebut dalam hadis, Nabi kata apa? Yubghidullahu ta'ala, Allah sangat benci. Allah sangat benci atas 5 golongan. Saya ambil yang bawah. Siapa yang bawah itu? Alim fi amrid dunya wa jahil fil amril akhirah. Allah sangat benci. Orang dia pandai ilmu dunia, tak pandai tentang akhirat. Allah sangat benci. Jadi nampak macam kecil masalah hari ni haid, masalah nifas, macam kita kecil, kita kata tak ada apa-apa. Tapi tuan, berapa ramai yang hari ni hutang sembahyang dengan sebab haid? Tak. Belum masa dah pandai-pandai cuti dulu. Rupanya bukan. Macam mana tu? Jadi berjaga-jagalah dalam masalah ini. Ya, ni ambil perhatian. Yang lelaki pun ambil juga. Ambil jaga-jaga. Kalau waktu haid itu berhenti, tanya anak. Bimbing anak. Kalau waktu haid itu berhenti sebelum masuk waktu subuh. Kalau haid dia berhenti sebelum masuk waktu subuh, masih dalam isyak, wajib mandi, wajib solat isyak. Dan wajib mandi dan wajib solat isyak.
Kalau waktu subuh, dan qada waktu maghrib. Kalau dia keringnya waktu isyak, belum masuk waktu subuh, segera mandi, solat isyak, qada maghrib. Okey ke KO? Tak terbendung tak apa. Kalau keringnya sebelum masuk waktu subuh, maksudnya masih dalam waktu isyak, wajib segera mandi, wajib solat isyak, qada maghrib, kerana dia waktu jamak. Tuan-tuan nak rujuk, ada satu kitab Syekh Mansur karang kitab ni, kitab Tuhfa' A'izzah fi Dima'in Nisa. Baguslah dibincang tentang darah-darah wanita. Dima' tu darah-darah, Nisa darah-darah perempuan. Dan kalau dia keringnya masih dalam waktu subuh, keringnya dalam waktu subuh, keringnya dalam waktu subuh, wajib segera mandi, wajib solat subuh. Ya, kering dalam waktu, okey, maka wajib mandi, terus tunaikan solat subuh. Selepas, kalau keringnya itu selepas habis waktu subuh, kalau keringnya itu selepas habis waktu subuh, ini bolehlah tak terus mandi, maka dia panjangkan. Tapi kalau terus mandi, dah boleh buat sembahyang duha, dah boleh buat sembahyang tasbih pagi tu, subhanallah. Ya, kalau keringnya lepas waktu subuh, dah habis waktu subuh, tidak terus mandi, dia kata di sini dah, tidak perlu solat subuh kerana dah habis subuh, wajib mandi untuk solat zuhur, tak ada masalah qada. Sebab dia telah kering lepas subuh, subuhnya dah berlalu, dah tak ada qada pada subuh itu. Dia berbeza yang tadi tu keringnya isyak, mandi terus buat isyak, qada maghrib, keringnya isyak, sebab ada join jamak dekat situ. Tapi kalau kering lepas subuh, tak ada untuk solat subuh. Dan mandi itu untuk persiapan untuk solat zuhur. Dia jangan keliru yang ini. Dan dalam waktu zuhur, kalau keringnya pada waktu zuhur, wajib terus mandi dan solat zuhur. Itu tak ada qada lah, memang zuhur. Tapi kita lihat, kalaulah dia keringnya pada waktu asar, nantilah wanginya isyak, nanti malam kering asar, main lagi sana sini, cicilan sana sini, mudah-mudah yang baru kan. Sebab itu dia kena dibimbing. Tanya dah keringnya waktu apa. Kalau keringnya dalam waktu asar, wajib mandi dan solat fardu asar, kena qada waktu zuhur. Kalau kering waktu asar. Kalau kering zuhur, wajib mandi terus tunaikan zuhur. Tapi kalau keringnya itu asar, wajib mandi, tunaikan solat asar, qada zuhur. Kan lain. Kalau dalam waktu maghrib, kalau keringnya waktu maghrib, takkan nak jamak dengan keringnya maghrib, takkan nak lepas sembahyang maghrib sembahyang asar. Tak, dia bukan kawan dia. Kalau kering maghrib, wajib mandi dan tunaikan solat maghrib. Dia tak ada kawan maghrib dengan asar, tak. Jadi ingat, isyak kawannya dengan maghrib, buat isyak qada maghrib. Zuhur lawannya dengan asar, buat asar qada zuhur. Itu masalah. Ni hutang, ni cerita hutang lah tadi tu. Jadi kalau satu waktu lah agaknya, berapa lama kita nak selesai itu dalam neraka? Satu waktu lah. Kerana apa? Kerana tak ada ilmu rupanya. Kalau ada ilmu, mudah-mudahan. Sebab itu saya cakap dulu, saya pernah sebut kat surau sini, saya pernah, kenapa tuan-tuan duduk kat sini, kenapa? Farudin ada kat sini, balik je lah. Tak apa, lepas subuh balik. Datang minggu ketiga, minggu keempat ni balik je. Tak balik. Kenapa duduk tuan? Sekurang-kurangnya nak dapat satu ilmu. Kerana apa? Kerana ada rasa cinta dengan ilmu. Betul kan? Kerana duduk dalam majlis ilmu, saya kata apa tu? Jembatan cinta ilmu ialah duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu ni, cinta ilmu ni tanda kita cinta ulama. Kan? Walaupun yang cakap bukan ulama ni, kitab-kitab ulama lah. Cinta ulama itu jambatan cinta Rasul. Kan dah dulu je. Cinta Rasul itu jalan atau jambatan cinta Allah. Cinta Allah jalan atau jambatan untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Bermula itu daripada ilmu. Pakai je lah ilmu yang ada. Sebab itu hari salah, kesian kita dah tua dah. Masalah haid pun tak selesai. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan ni dalam waktu isyak wajib mandi dan wajib solat isyak, qada maghrib itu dah selesai cerita tadi. Okey, ini dalam masalah haid. Dalam masalah haid maka selesai. Okey. Keluar darah nifas. Kenapa dinamakan darah nifas? Kerana keluarnya dia itu setelah nafas keluar. Sama ada yang keluar tu hidup atau mati.
Darahnya itu namanya nifas, keluarnya bayi, keluarnya nyawa itu, hidup ataupun mati, maka dinamakan tu darah nifas. Kita lihat darah nifas. Darah nifas kurang-kurangnya berapa sekurang-kurang? Satu lahzah. Dia sekejap, dia terlalu pendek masa dia, satu lahzah, sangat pendek sekurang-kurangnya. Dan adat biasanya iaitu berapa? 40 hari. Dan yang luar biasa berapa tu? Yang perempuan ni lupa. Mudah lupa lah, anaknya dah 20 tahun yang ditinggalkan. Dia tak keluar lagi nifasnya. Rupanya nak kena tahu jugalah, insya-Allah lah. Dia nifas ni satu lahzah, serit keluar habis, dan dia tak keluar lagi, terus kering. Maka kalau kering tu, mandi sembahyang macam biasa, baru bersalin, kerana dah tak keluar darah lagi. Dia kena terus mandi. Dia tak sama dengan haid. Haid paling kurang sehari semalam. Nifas satu lahzah, satu detik. Dan yang biasa-biasalah bagi orang awam, biasalah, orang biasalah, yang sehat macam biasa, lebih kurang ya 30 hari, 40 hari. Tapi yang agak luar biasa, dia panjang sikit masa sampai 60 hari. Panjang tu 60 hari tu. 60 hari sembahyangnya qada tak? Sembahyang tak qada. Yang kena qada ni kalau melanggar Ramadan, ya Ramadan ni kena qada lah. Gitu. Jangan sembahyang di qada sian. Sembahyang pun disuruh qada juga. Okey. Puasa kena qada. Kena qada, kena fidyah lagi. Kenapa kena fidyah? Sebab nyusukan anak. Kenapa menyusukan anak kena fidyah ni? Dia tengok pada bergantung kepada kita. Kalau saya menyusukan anak, saya tak risau pun, saya puasa ni kan. Saya sedang puasa, saya menyusukan anak. Saya tak risau pun dengan sebab keringnya susu. Saya tak risau pun dengan sebab kurangnya nyusu anak. Kesihatan saya tak risau. Macam itu, qada tak perlu fidyah. Tapi kalau ada bergantung kepada risau. Ada dua nyawa. Nyawa saya dan nyawa itu anak. Okey, saya ni anak dalam kandungan ni, Ni Ramadan. Saya ni kalau kita berbuka puasa, kalau kita puasa maka dalam kandungan takut bayi dalam kandungan jadi lemas, letih, tak bertenaga. Kalau kita yang tak bertenaga, itu hanya qada. Tapi bila biasanya kita akan libatkan dua, anak dalam perut, kita akan libatkan macam itu. Itu dah cukup. Memang kena qada dan kena bayar fidyah. Dia sebab dia nyawa. Sampai tuan, disebut juga dalam kitab yang lain lah. Hari ni kita ni sedang puasa. Ada kan budak mandi benda lemas. Lemas. Dalam keadaan gitu, kita ni pun tak kuat ni, maka kita minumlah dulu. Nak selamatkan tu. Kita sebut tegak air untuk tenaga kan. Kita nak selamatkan sana. Itu pun esok kita kena qada dan fidyah. Kerana apa? Nyawa tu. Itu pun disebut juga, tapi tak berlaku. Walaupun sehari dalam bulan puasa, saya 28. Kena fidyah juga. Walaupun sehari tu. Dia apa? Ya, tapi biasanya kalau ditanya kenapa ni tak puasa, mesti dia akan dua. Satu, diri dia dah tentu akan nanti anak kurang susu. Satu, kurang anaknya akan jadi letih, mesti akan dua nyawa tu. Itu kena fidyah lah, tu memang kena fidyah. Tapi kalau kita seorang rasa tak, memang kalau ibu lah nyusukan anak, dia punya pergantungan asbab dia kan anak ni kan, memang fidyah. Jadi jarang kita kata kenapa berbuka puasa, takut badan saya lesu, tak kuat nak nyusukan anak juga jadinya macam ni. Tapi kira-kira lah siapa-siapa ada hutang kena bayarlah ni, fidyah ni hutang ni dengan Allah Ta'ala ni. Okay, selesai maka kat situ Dan apa tadi? Keluar darah nifas, iaitu darah selepas keluarnya bayi tadi. Sebab itu dinamakan nifas. Okey, ada lagi? Okey. Mana ni? Berikutnya kita lihat. Apa dia darah nifas dia disebut, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak, kerana darah itu kumpulan daripada darah haid, juga disebutlah dalam kitab idaman penuntut disebut begitu. Jadi tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya iaitu keluar anak, sama ada keluar anak itu hidup ataupun mati. Ini selesai ni hari ini ni. Kering ataupun tidak ada darah, ataupun dia kata tidak ada lendir.
bersalin yang kering itu ikut mazhab yang lain lah, tak wajib mandi. Tapi Imam Syafi'i tetap wajib mandi. Yang kering itu pendapat yang kuat ialah walaupun keluarnya itu kering, tapi jarang berlaku tu, tetap wajib mandi kerana keluarnya anak itu, kerana wiladah. Wajib bagi dia mandi. Kering ataupun tidak ada darah ataupun sebagainya lah, sama ada tak ada kelompok darah ataupun kelompok darah kita sebut apa, halaqah yang ada darah, ya, mudghah itu daging, sama ada yang keluar itu kita tahu keguguran itu berbentuk gumpal darah atau yang keluar itu berbentuk gumpal daging, itu pun juga sebut wajib mandi. Sama ada yang keluar itu, darah itu disebut alaqah dan daging itu disebut mudghah, pun kena diwajibkan juga mandi di situ. Kira melahirkan juga. Okay. Kita lihat di sini. Jika keluar anak itu keadaannya basah, tadi disebutlah dah, saya dah cakap dulu tadi. Kalau tak basah maka di sisi kaul yang ausah ialah wajib mandi juga. Manakala tapi disebut atas kalau tak basah tu, maknanya kalau kering tak wajib mandi. Tapi pendapat lain kata yang sah lah, yang kuat yang kita ikut ialah wajib mandi juga. Manakala setengah ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi. Jadi kita ambil yang sah. Ada juga ulama kata wajib, tempulah kena pegang yang wajib atau tak wajib. Tapi hari kita ambillah yang wajib mandi itu. Jadi ini dalam masalah keluarnya anak. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita lihat kat sini dalam masalah anak itu apa cerita? Pembedahan kering. Ada pendapat tak tuan? Dalam masalah pembedahan ni tak wajib mandi, tapi kerana keluarnya bayi itu dia berlahir juga, kalau dia berdarah itu wajib juga mandi. Ini pendapat. Tapi kita ambil yang wajib ialah mandi kan, pun tak jadi masalah. Insya-Allah. Dia keluar dia itu dia kata nifas itu keluar kerana keluarnya nafas. Nafas itu duduk mana? Dia pada rahim itu. Bila kekosongan rahim itu dikosongkan itu, sebab itu walaupun kosong dengan sebab darah tadi disebut alaqah, ataupun dengan keluarnya itu daging disebut mudghah, maka di situ pun wajib juga diwajibkan mandi. Kosongnya rahim itu, dia dah duduk dekat situ dah, pun baru berbentuk darah 40 hari ke 50 hari itu disebut alaqah kan, berupa hari. Dia keluarnya itu pun wajib juga. Dan kalau dia disebut juga kalau dia keluar itu darah terus juga dikira sebagai darah nifas juga. Sampai beberapa hari berikutnya. Ya, keguguran yang keluar darah tu, darah nifas itu keluar. Keguguran tu dia keluar daripada itulah. Itu darah yang keluar selepas keguguran tu juga disebutkan darah nifas itu, kerana yang keluar itu ialah ibaratkan nyawa yang keluar tu. Cuma hari ini kematian dikata kat situ dalam masalah mati pula lah, kita jumpa kat situ. Okey, insya-Allah. Keguguran tadi kita sebut dah. Bayi yang gugur di bawah umur 6 bulan, bayi yang gugur tadi di bawah umur 6 bulan, pasal kita dah masuk kepada dan mati. Yang keenam. Yang keenam ni lain. Yang keenam tak boleh disembayangkan setelah dimandikan. 1 hingga 5 tak boleh sembayang setelah dia mandi. Itu 1 sampai 5 lah tu dalam kitab tu. 1 sampai 5 tu tak boleh sembayang setelah dia mandi. Tapi yang keenam tak boleh disembayangkan setelah dimandikan. Itu kerja dia lah. Kita lihat kat sini. Tentang tadi tuan bayi keguguran, kita lihat kalau ada jawapan kat sini, nah jalan dia. Bayi yang keguguran di bawah umur 6 bulan, kita lihat. Yang tiada diketahui hidupnya. Nak tahu dia hidup ni, satu dia keluar dia menjerit, contohnya menjerit, menjerit kan, contoh dah. Ataupun tak menjerit tapi dia bergerak. Ataupun tak bergerak tapi dia bernafas. Sekali lagi kita kata bayi yang keguguran di bawah umur 6 bulan, belum sampai umur 6 bulan dalam kandungan, dia gugur. Kita lihat ada 3 tanda tak? Kalau dia menjerit dah cukup kuat dah tu, tanda 1. Tak menjerit pula, maka kita lihat ada bergerak ke tidak. Okey, tak bergerak, kita lihat tanda ketiga, ada nafas ke tak. Okey, ada nafas. Sedang rupanya pun dah tak ada pula tu. Dia menjerit tidak, bergerak tidak, nafas pun tak ada, rupa pun belum ada. Syarat apa tadi?
bawah umur 6 bulan, rupanya pun belum ada, maka tak wajib padanya sesuatu, malahan haram disembayangkan. Bawah 6 bulan, tak ada suara, lagi apa? Tak ada gerak, tak ada nyawa, tak ada rupa. Tak ada suara, tak ada gerak, tak ada nyawa, tak ada rupa, maka tak wajib padanya satu pun, malahan haram disembayangkan. Haram sembayangkan. Okey, tak boleh dimandikan pun semua tak, maka haram disembayangkan. Cuma sunat saja dibungkus gitu. Sebab apa? Dia pun tadi tak bunyi, dia lagi apa tadi? Tak gerak, tak ada nyawa, rupa pun belum lagi rupa. Gugur tadi, gugur tadi kan. Cuma sunat je dibungkus dengan kain buruk pula tu. Yalah, ni kalau sebut kita bungkus je, kita kata sia daripada kita tu kan. Kalau kita raikan lah, bungkuslah kain bersih sikit, cari tempat tanam je lah. Sunat je bungkus dengan kain buruk dan tanam mana-mana, bawah pisang, bawah keledek, nanti keledeknya gemuk, pisangnya cepat berbuah. Maaf Ustaz tanamlah, mulakan carilah tempat yang sesuai, tak tanamlah sia. Uri pun kita tanam tempat yang kita rasa patut kan. Jadi ini lagi dia dah keluar, tanamlah sebaiknya. Tapi boleh, tak apa, nak buang ke nak dan harus juga kata beri makan. Ada kucing bagi nah ni makan, bagi kucing makan, tak apa, rupanya belum ada. Dia harus bagi makan, tapi taklah kita hormatkanlah kan, tanamlah. Kalau itu disebut harus buang je, tak apa. Tapi sekarang kalau itu kita letak mana? Hantar ke kubur. Wayalah gubur-gubur tu sebenarnya belakang rumah. Mana-mana. Dan dikata harus bagi makan kucing lagi. Kenapa harus makan kucing? Okay, sebaliknya sekarang pula dia buat kosmetik. Dia buat alat solek. Maknya simpan buat awet muda. Na'udzubillah, subhanallah. Kenapa gitu? Sebaliknya yang gugur tadi, kalau diketahui hidupnya dengan apa tadi? Dengan tanda tadi apa? Ada suara, ada gerak. Tak kira salah satu tadi dah. Ada nafas ataupun masuk tadi dah pula berupa tadi. Okey. Jadi daripada tanda-tanda yang tersebut, maka hukumnya seperti orang sudah besar, wajib dimandikan, wajib dikafan, wajib disembayang dan wajib ditanam. Tetapi jika ada rupa manusia sahaja, tanda-tanda hidup tidak ada, hukumnya wajib dimandi, dikafan, ditanam dan tidak payah disembayang. Kerana apa dia kata? Tetapi jika ada rupa, tak masuk 3 tadi tu, rupanya ada dan nak bentuk-bentuk manusia lah, tanda-tanda hidup tidak ada. Tadi keluarnya tak ada 3 tanda dia, hanya ada rupa, lebih kurang lah rupa. Tidak ada, dia kata rupanya tak ada, hukumnya semula. Tetapi jika ada rupa manusia, tanda-tanda hidup tidak ada, hukumnya hanya wajib mandi, wajib kafan, wajib tanam dan tidak wajib sembahyang. Dia bezalah tu. Ini keadaan yang lain. Adapun bayi yang gugur itu jika sudah sempurna umurnya 6 bulan, maknanya yang tadi tu cerita yang bawah 6 bulan. Kalau dah semua 6 bulan, sama macam orang yang sudah besar, wajib macam orang dewasa, wajib laksanakan 4 perkara. Itu dah masalah mandi. Okey, satu lagi kita nak tutup. Yang mati ni ada 3 lah. Satu syahid akhirat, 2 syahid dunia akhirat, 3 syahid dunia. 1 syahid akhirat, apa dia? Contoh orang yang diusibah dengan coronavirus, dia mati tu syahid akhirat. Orang diusibah dia kena musibah dia kan, diusibah apa itu? Mati dengan sakit perut, mati bersalin, itu syahid akhirat. Bila syahid akhirat, kita fahamlah buat 4 perkara. Tapi ada syahid dunia dan akhirat, orang yang berperang di jalan Allah semata-mata kerana Allah, menentang musuh Islam. Ini syahid akhirat. Orang ni tak perlu dimandikan, dia terus jadi bungkus dengan pakaian dia, haram disembayangkan, haram dimandikan, sebagai saksi terus dikebumikan. Ini syahid dunia akhirat. Ada yang syahid dunia. Siapa yang syahid dunia? Berperang jalan Allah, tapi niat bukan kerana Allah. Ini syahid dunia. Mudah-mudahan orang ini nanti dibangkitkan, Allah Ta'ala soal dia, aku syahid. Kau dulu nak jawatan syahid, engkau nak syahid, tapi jawatan gelaran syahid kau dah dapat, tapi di sisi Allah kita tak tahu lah, mudah-mudahan. Jadi syahid satu akhirat. Orang yang sakit, macam sekarang musim ni ada persoalan kan, di musibah dengan penyakit sekarang, lalu mati, itu mati syahid, itu syahid akhirat.
Jadi laksanakan itu, Allah Ta'ala terima, Allah ampunkan dosa insya-Allah. Lagi orang yang mati bersalin. Ada orang tanya, macam mana mati bersalin ni syahid juga ke? Kalau bersalin, dia bersalin anak yang halal, ya itu syahid akhirat. Tapi kalau anak haram, ya anak haram pula. Anak gampang, anak mudah. Itu syahid apa tu? Itu pun ulama kata itu pun syahid akhirat. Walaupun daripada dia tak ada cerita haram ke halal, dia ceritanya mati bersalin. Allahu Akbar. Begitu sekali. Jangan mati bunuh diri. Tak dapat apa. Lagi teruk, lagi kena kerjakan. Jadi dalam masalah tiga tingkatan syahid itu. Jadi sekarang kalau kita tahu, ialah kalau ada sekarang orang tipe dijumpa sakit itu mati, itu kita kata ini syahid akhirat. Okey, maka dia wajib atasnya 4 perkara. Orang yang berperang jalan Allah ikhlas mata-mata kerana Allah, tak gaji pun, dia punya upah apa tau? Ghanimah tu, harta perang tu, upahnya tu kalau dapat. Ini memang syahid dunia akhirat lah. Dan syahid dunia pun dia perang juga, tapi nakkan pangkat jawatan, nakkan keperluan dia. Kita kata mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan untuk hari ini, ya, insya-Allah sebagai ilmu sajalah, semua dah tahu sebenarnya sebagai ulang kaji kita. Ya, duduk kita ulang kaji ni pun yang dikatakan sebagai kita sedang bertasbih, bertahlil, bertahmid kepada Allah SWT. Tak sempat pun kita nak takbir, tak sempat pun kita nak zikir, tak sempat pun kita nak bertasbih, tapi Allah Taala kira sepenuhnya. Allahu a'lam bisawab, insya-Allah. Ya tuan-tuan, saya ambil perkataan ni tuan-tuan. Saya pernah duduk di satu majlis di mana? Di prediction sebelum tu apa? Dekat nilai. Mai ijtimak kan? Duduk di depan masa dekat dengan Maulana Allahumma Muhammad Sa'ad ketika bayan. Saya minta maaf lah ketika bayan situ. Dia lah kawan depan tu dia berzikir. Bukan tasbih. Apa dia tegur? Saya lagi suka simpan semua tasbih macam itu. Kerana apa rupanya fadilat dia hari ini duduk macam sini sedang berzikir, bertasbih dan itu riwayat lah. Itu bukan riwayat, itu depan saya ingat tadi. Tahun berapa tu? Saya tak ingat tahun berapa dekat nilai tu. Subhanallah. Terkejut juga kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan kasih Allah Taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai ilmu yang kita dah tahu sebagai ulangan, mudah-mudahan Allah Taala terima saya tuan-tuan dan puan-puan. Maaf sekiranya terlebih masa tersilap kata. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan saya tuan-tuan dan puan-puan juga, insya-Allah. Allah SWT ampunkan dosa mak bapak kita kerana sebab kita duduk dalam majlis ilmu. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.